وشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani, bagi menyambung pembacaan kitab beliau Al-Jawharul Mawhub, yang mana kita sampai pada muka surat yang ke-50. Surat yang ke-50 pada baris yang ke-15 dari bawah. Bagi kitab yang terjemahan Rumi pada muka surat yang ke-91. Jadi kita masih lagi dalam menyatakan bab yang ke-10, iaitu pada menyatakan kelebihan hari Jumaat. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu bagi segala hari itu hari Jumaat. Bagi Nabi SAW menyatakan bahawa penghulu bagi segala hari itu adalah hari Jumaat, yakni adalah afdal daripada segala hari. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan hari Jumaat itu penuh dengan kebaikan, keberkatan dan kemuliaan. Jadi dalam seminggu kita ada 7 hari. Ya, hari yang pertama itu hari Ahad. Jadi dalam seminggu tu Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan hari Jumaat, ya, mengatasi hari-hari yang lain. Kerana ada banyak peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, ya. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tubuh badan, dia menciptakan tubuh badan Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan tersebut di dalam Jami' As-Saghir, penghulu segala hari pada Allah Ta'ala itu hari Jumaat. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat hari Jumaat itu sebagai penghulu bagi hari-hari yang lain, ya. Penghulu bagi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, ya, Sabtu. Jadi hari Jumaat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebihkan kemuliaannya, kebesarannya, ya, sehingga terlebih besar daripada hari Nahar dan hari Raya Fitrah. Hari Nahar itu hari Raya Kurban, ya.
Jadi kemuliaan hari Jumaat tu Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan, mengatasi apa? Kelebihan yang terdapat pada hari raya Kurban dan hari raya Fitrah. Ini hari raya Aidilfitri. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara padanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Adam alaihi salam, ya, pada hari Jumaat. Menjadi Allah Ta'ala akan Adam. Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumaat. Dia ada dinyatakan di dalam kitab Furu' al-Masail wa Usul al-Wasail karangan Syekh Daud al-Fatani bahawa menurut sebahagian ulama, kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam itu Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan kejadiannya pada akhir waktu hari Jumaat, ya. Jadi hari Jumaat ni dia bermula pada waktu bila? Bermula masuknya maghrib. Maghrib hari Khamis ni dah masuk malam Jumaat dah, ya. Malam ni kita dah masuk malam Jumaat. Bermula dari maghrib tadi sehinggalah ke maghrib esoknya, maka itulah hari Jumaat. Ini malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan kejadian Nabi Adam alaihi salam itu, dinyatakan di dalam kitab bahawa pada akhir waktu hari Jumaat itu. Ini pada waktu selepas asar, ya, antara waktu asar hingga maghrib. Dan yang keduanya, apa kelebihan hari Jumaat itu? Padanya diturunkan dia daripada syurga kepada bumi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam, ya, sesuai dengan qadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan Nabi Adam alaihi salam daripada syurga ke bumi, ya. Dan peristiwa itu berlaku bila? Pada hari Jumaat, ya. Pada hari Jumaat berlaku peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiganya, dan padanya wafat dia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam itu pada hari Jumaat, ya. Dan banyak lagi kelebihan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat ini. Ada dinyatakan di dalam kitab-kitab, ya, bahawa di dalam hari Jumaat ini terkandung saat ijabah, ya. Itu terdapat satu waktu yang mana permohonan doa seseorang hamba itu Allah Subhanahu Wa Taala akan penuhi, ya. Padanya sa'atul ijabah, ya. Sa'atul ijabah tu maksudnya masa yang dikabulkan permohonan doa, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab segala permohonan doa sekalian hamba-hambanya tatkala mana ketika mereka berdoa kepadanya, ya. Jadi pada hari Jumaat itu terdapat satu waktu, ya, suatu waktu di mana permohonan doa seseorang hamba itu Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan, ya. Tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Taala suatu, ini sesuatu hajat lah, ya, sesuatu keinginan hasrat dia, melainkan diberi akan dia selama tiada meminta akan yang berdosa, seperti memutuskan rahim, ya. Ayat ni selagi mana doa-doa permohonannya itu adalah doa-doa yang diharuskan pada syarak, ya, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, ya. Bukannya untuk menganiaya ataupun menanamkan kebencian sesama manusia, ya.
untuk memutuskan tali persaudaraan silaturahim, ya, atau meminta sesuatu permohonan untuk melakukan dosa ataupun maksiat, maka doa-doa macam tu tidak akan Allah Ta'ala makbulkan, ya. Sebaliknya kalau dia meminta kebaikan, ya, meminta keampunan, meminta dipanjangkan umur, murah rezeki, apa-apa yang permohonan yang diharuskan pada syarak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memurniakannya, ya. Padanya sa'atul ijabah. Jadi pada hari Jumaat itu terdapat satu saat, iaitu satu waktu, ya. Waktu itu menurut berbagai pendapat ulama yang ada perselisihan, ya, tentang waktu tersebut, ya. Namun kalau kita ada kelapangan masa sepanjang hari Jumaat tu, kita penuhkanlah dengan amal ibadah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kala kita lepas habis sembahyang, ya, ataupun doa dalam hati, ya, pada setiap waktu, setiap keadaan, khasnya selepas kita melakukan amal-amal soleh, baca Quran ataupun berzikir ataupun melakukan solat-solat sunat ataupun bersedekah, ya, ataupun selepas kita sembahyang fardu Jumaat itu, ya. Dan menurut kenyataan sebagai ulama bahawa waktu yang mustajab itu adalah pada waktu antara khatib duduk di antara dua khutbah itu, ya. Itu ada kenyataan-kenyataan itu nanti kita akan temui, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada seseorang hamba itu makbuliat doa dia, ya, pada hari Jumaat, ya. Padanya terdapat satu saat ijabah. Kita tak tahu pada waktu bila. Jadi kita penuhkanlah sepanjang hari Jumaat itu dengan sentiasa mengharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada meminta seorang hamba padanya akan Allah Ta'ala sesuatu, melainkan diberi akan dia selama tiada meminta akan yang berdosa, seperti memutuskan rahim, yakni memutuskan persaudaraan silaturahim, ya. Dan pada hari Jumaat itu juga dinyatakan di sini bahawa padanya berdiri hari kiamat. Ini peristiwa hari kiamat akan berlaku bukan pada hari Ahad, ya, bukan berlaku pada hari Isnin, bukan hari Selasa pun, bukan hari Rabu, bukan hari Khamis, bukan hari Sabtu, tetapi daripada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu akan berlaku pada hari Jumaat. Ini hari kiamat itu akan berlaku pada hari apa? Hari Jumaat, ya. Maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin, jadi malaikat-malaikat yang sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tiada langit dan tiada bumi, ini seluruh langit dan bumi ini, dan tiada angin dan tiada bukit dan tiada batu dan sekaliannya, seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Ta'ala ini di langit dan di bumi, sekaliannya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila tibanya hari Jumaat. Ini kegentaran para malaikat yang muqarrabin, ya. Malaikat muqarrabin bukan malaikat yang biasa-biasa, ya. Sentiasa di dalam perdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik yang di langit maupun yang di bumi, tanah, air, api, angin, semuanya takut, gentar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila tibanya hari Jumaat, ya. Kita hari Jumaat Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebagai hari raya untuk orang beriman, ya. Kita pula bergembira, berseronok, ya, pada hari Jumaat, ya. Namun malaikat-malaikat semuanya gentar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta langit dan bumi, bukit bukau, gunung ganang, ya, batu-batu, semuanya dalam keadaan takut daripada hari Jumaat itu,
yakni daripada berdiri kiamat padanya dan hasyar dan hisab, yakni kegentaran mereka apabila mengetahui hari Jumaat itulah yang akan berlakunya hari kiamat. Maka apabila tibanya hari kiamat, kegentaran mereka itu akan datang, ya. Kemudian pada hari Jumaat juga ada dinyatakan dalam beberapa kenyataan hadis, ya, bahawa seseorang yang meninggal pada hari Jumaat, ya, atau malam Jumaat, maka dia akan ditulis di dalam kalangan orang-orang yang mati syahid, ya, syahid kecil lah, ya, syahid di akhirat, ya. Dan akan dapat keselamatan daripada azab siksa kubur. Itu kelebihan kalau seseorang tu meninggal dunia pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, ya. Dan apa lagi kelebihan hari Jumaat ini atau malam Jumaat ini, ya? Ada dinyatakan juga bahawa baginda Nabi SAW sering mendampingi isteri-isteri baginda pada malam Jumaat, ya. Jadi bermula daripada terbitnya matahari pada hari Jumaat tu sehinggalah terbenamnya matahari pada hari Jumaat tu, hari itu penuh dengan keberkatan, kebaikan, ya, untuk kita mengejar, meraih ganjaran pahala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dalam hari Jumaat itu ada satu waktu yang mana doa kita itu akan menjadi begitu makbul, ya. Dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita sia-siakan berlalunya hari Jumaat itu tanpa kita bermohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana fadilat hari Jumaat ini bukan kata untuk kita je. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu, ya. Dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Taurat dahulu pun dah dibagi tahu dah, ya, bahawa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka satu hari yang mana Allah Ta'ala makbulkan doa mereka, itu hari Jumaat, ya. Orang Yahudi pun tahu kemuliaan hari Jumaat ini bagi umat Islam, ya. Jadi janganlah kita mensia-siakan apabila tibanya hari Jumaat, hendaklah kita raikan, ya, dengan memakai pakaian-pakaian yang bersih, ya, mandi pada hari Jumaat, ya. Dan kita memotong kuku, membersihkan diri, ya, dan mengamalkan amalan sunnah, ya, memakai celak, ya, dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ati kuffirat dhunubuhu wa khatayahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ati kuffirat dhunubuhu wa khatayahu. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ightasala, barang siapa yang mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat, kuffirat dhunubuhu, maka dikifaratkan, yakni digugurkan, zunubuhu, yakni dosa-dosanya digugurkan, dikifaratkan segala dosanya, wa khatayahu, dan segala kesalahannya, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mandi pada hari Jumaat, dikifaratkan segala dosanya dan kesalahannya, yakni segala dosa-dosa yang kecil lah, ya. Dosa-dosa yang besar, ya, hanya akan dikifarahkan, diampunkan dengan bertaubat. Jadi ini fadilat mandi pada hari Jumaat. Baru mandi saja pun Allah Ta'ala dah gugurkan dosa-dosa dah. Segala kesalahan-kesalahan pun Allah Ta'ala ampunkan dah, ya. Belum buat ibadat lagi, baru mandi saja. Siapa yang tak mandi hari Jumaat? Tak mandi hari Jumaat, kambing lah, ya. Jadi hari Jumaat kita hendaklah membersihkan diri kita, ya.
nak buat persediaan nak pergi sembahyang Jumaat tu, kita bersihkan diri kita, ya, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari, ya. Kalau perlu pendekkan rambut, ya, ataupun janggutnya ditrimkan. Jadi pada hari Jumaat itu adalah hari untuk kita berhias-hias, menyambut kemuliaan penghulu bagi segala hari, ya. Sabda Nabi SAW apa? Sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Penghulu bagi sekalian hari itu adalah hari Jumaat, ya. Jadi dengan mandi pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan, mengkifaratkan segala dosanya dan kesalahannya. Ini dosa-dosa kecilnya, ya. Jadi kalau Allah Taala nak ampunkan, nak gugurkan dosa-dosa besar pun, itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tak mustahil, ya. Tapi hendaklah kita niat bertaubat, ya. Sambil kita mandi sunat, mandi Jumaat tu dia mandi sunat, ya. Kita niat mandi pada hari Jumaat tu saja. Aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Niat mandi kita tu macam kita mandi wajib lah. Kalau kita mandi wajib, kita niat fardu kerana Allah Taala, ya. Saja aku mandi hadas besar, mengangkat hadas besar ni kerana Allah, wajib fardu kerana Allah Taala. Bagi sembahyang, bagi mandi Jumaat ni, kita niat macam itu juga, ya. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Taala, ya. Mandi Jumaat tu dia bukan mandi wajib, ya, mandi sunat saja, ya. Mandi wajib tu apabila kita nak mengangkat hadas besar, ya, ataupun bagi kaum wanita yang telah selesai haid maupun nifas, ya. Jadi barang siapa mandi pada hari Jumaat, dikifaratkan segala dosanya dan kesalahannya. Jadi niat mandi hari Jumaat tu sunat, ya. Niat mandi hari Jumaat tu niat dia sunat, hukum dia sunat, ya. Boleh juga kita niat, kalau yang sunat ni, mandi yang sunat ni kita boleh kaitkan, niat mandi sunat Jumaat atau mandi sunat taubat, ya. Kerana apa? Kerana Allah Taala, ya. Dengan niat bertaubat sekali, insya-Allah Allah Taala akan gugurkanlah segala dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Ya, kalau ada dosa besar pun, kita niatkan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku dengan mandi sunat taubat ni, ya Allah, aku taubat. Ya Allah, telah aku taubatkan segala dosa-dosa aku, dosa batin aku, dosa zahir aku, dosa besar aku, dosa kecil aku, dosa yang diketahui aku, dosa yang tak diketahui aku. Niatlah dalam hati, ya. Mudah-mudahan dengan kita mandi tu gugur segala dosa-dosa kita. Jangan kita mandi, bila kita ambil wuduk tu pun gugur dah dosa-dosa kecil kita yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita tu, ya. Ini kan pula mandi, ya. Sehingga Nabi SAW ibaratkan kalau seseorang yang sembahyang 5 waktu, ya, berjemaah tu ibarat dia mandi di dalam air sungai yang deras yang mengalir di hadapan rumahnya 5 kali satu hari, ya. Jadi kalau mandi itu bersih ke tak bersih? Kalau satu hari mandi 5 kali dalam sungai yang bersih, dah tentu bersih, tidak akan melekat sebarang kekotoran, ya. Begitulah juga bila kita mandi pada hari Jumaat tu, kita niat, ya, niat taubat. Jangan lupa, ya, mandi sunat Jumaat dan mandi sunat taubat sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jumu'ati wa lailataha 24 sa'atan ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha 600 atiqin minan nar. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jumu'ati wa lailataha, sesungguhnya pada hari Jumaat dan pada malamnya, 24 sa'atan, terdapat 24 jam. Ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha, Allah Subhanahu wa taala memerdekakan, yakni membebaskan pada setiap 1 jam itu
sittami'ati atiqin. Yani Allah Subhanahu wa taala membebaskan sittami'ati atiqin minan nar. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan 600 ya 600 pemerdekaan daripada api neraka. Iaitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600 jiwa daripada api neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ya, dengan pandangan kasih sayangnya, pada setiap hari Jumaat itu, ya, pada setiap hari Jumaat dan pada malamnya. Ini siang malam hari Jumaat tu ada 24 jam. Ya. 24 jam kita kali 600. Ya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan begitu ramai manusia-manusia yang diwajibkan neraka ke atas mereka. Allah Subhanahu wa taala merdekakan daripada api neraka. Ya. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya hari Jumaat dan malamnya itu 24 saat. Merdeka Allah Ta'ala pada tiap-tiap satu saat daripadanya akan 600 pemerdekaan daripada api neraka. Iaitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600 jiwa bagi setiap jam, ya. Yang mana mereka tu telah diwajibkan neraka ke atas mereka, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memerdekakan, ya. Daripada Nabi SAW sabdanya bahawasanya bagi Allah Ta'ala 600,000 pemerdekaan api neraka pada tiap-tiap hari Jumaat dan malamnya. Dan harian itu 24 saat. Pada tiap-tiap saat 600 pemerdekaan daripada api neraka. Padahal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka. Nampak? Ini Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas, keampunannya, ya. Rahmatnya mendahului kemurkaannya. Walaupun di kalangan hamba ni banyak yang melakukan dosa maksiat, ya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, ya, yang Maha Pengasih Penyayang, ya, memerdekakan pada hari Jumaat itu, ya, 600,000 pemerdekaan. Tadi dalam riwayat hadis tadi 600 pemerdekaan, ya. Ya, ada dalam kenyataan hadis yang lain, ya, sebanyak 600,000 pemerdekaan pada tiap-tiap hari Jumaat dan malamnya. Ini dalam masa satu hari satu malam tu ada 24 jam. Ya. Jadi bagi setiap satu jam tu 600 pemerdekaan daripada api neraka, padahal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka. Iaitu mereka yang dah memang telah termaktub akan masuk ke dalam api neraka, menerima azab siksaan atas segala dosa-dosa mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya yang Maha Pengampun, ya, membebaskan jiwa-jiwa tersebut, ya. Dan daripada Nabi SAW bahwasanya neraka dinyalakan apinya pada tiap-tiap hari dahulu daripada gelincir matahari, pada ketika rembang matahari, pada pertengahan langit. Jadi pada tengah hari itu, itulah waktu bahawasanya neraka dinyalakan apinya tiap-tiap hari, ya. Pada tiap-tiap hari, waktu bila neraka dinyalakan, itu pada waktu gelincir matahari sebelum nak masuk zuhur tu. Itu yang waktu diharamkan semayang, ya. Waktu nak semayang sunat, waktu tu dah tak boleh.
Waktu gelincir matahari pada ketika rembang matahari pada pertengahan langit. Maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu. Nampak? Itu adalah waktu yang diharamkan bersembahyang, ya. Selain daripada itu, waktu yang selepas waktu subuh tu, ya, itu selepas terbit matahari itu, dan sewaktu sebelum waktu asar, waktu maghrib, ya, dah dekat-dekat nak maghrib, ataupun selepas asar tu tidak ada sembahyang sunat yang disyariatkan, ya. Namun pada hari Jumaat, waktu tengah hari tu, waktu rembang tu boleh sembahyang. Itu kelebihan hari Jumaat, nampak? Pada hari-hari lain, ya, waktu tengah hari tu, waktu gelincir matahari tu tak boleh sembahyang. Namun pada hari Jumaat dibolehkan, ya. Maka disembahyang pada sekaliannya, dan bahawasanya neraka Jahannam tiada dinyalakan dia pada hari Jumaat. Allahu Akbar, ya. Pada hari Jumaat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan, ya, kelebihan mengatasi hari-hari yang lain. Dan sabda Nabi SAW, "Man tarakal jumu'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinarin." Barang siapa tinggal sembahyang Jumaat daripada ketiadaan uzur, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar. Maka jika tiada dapat, maka dengan setengah dinar. InsyaAllah kita bagi lagu untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya neraka dinyalakan apinya pada tiap-tiap hari dahulu daripada gelincir matahari pada ketika rembang matahari pada pertengahan langit. Maka jangan kamu sembahyang pada ketika itu melainkan pada hari Jumaat. Maka disembahyang pada sekaliannya. Dan bahawasanya neraka Jahannam tiada dinyalakan dia pada hari Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisfi dinarin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tinggal sembahyang Jumaat daripada ketiadaan uzur, ini tanpa sebarang suatu uzur yang syar'i, ya, meninggalkan sembahyang Jumaat, ya, sembahyang Jumaat itu fardu, ya, meninggalkan sembahyang Jumaat maknanya sama macam hukum meninggalkan sembahyang fardu, ya, berdosa lah, ya. Maka hendaklah ia bersedekah dengan 1 dinar, ya, bagi mengimbangi kerugiannya tidak dapat bersembahyang, ya, Jumaat. Maka jika tiada dapat, maka dengan 1/2 dinar, ya, itu, ya. Ini sedekah tu sebagai amalan yang sunat. Yang wajib ni dia kena qada lah, sebagai mana dia meninggalkan sembahyang Jumaat tu dia kena sembahyang zuhur lah, ya. Tapi kerugiannya kerana tidak dapat menghadiri sembahyang Jumaat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, suruh apa? Bersedekah. Bersedekah sebanyak mana? 1 dinar kalau mampu. 1 dinar berapa banyak? 1 dinar ni bersamaan timbangan dia 4.25 gram. Ya. Jadi kalau dinar ni dia emas, ya, dia bukan perak, bukannya aluminium, bukan alloy apa, bukan, ya. 1 dinar tu maknanya 1 sukatan 4.25 gram tu, kalau emas yang AU 999.9 tu, hari ini harga dia lebih kurang 1,200. Itu 1 dinar, ya. Jadi mampu ke kita kalau kita tinggal sembahyang Jumaat nak sedekah 1,200? Nampak itu nilai sembahyang Jumaat, ya. Nabi SAW tunjuk pada kita, ya, nilai tertinggalnya sembahyang Jumaat tu hendaklah kamu bersedekah dengan 1 dinar, ya. Nilai kita hari ini 1 dinar tu dah 1,200, ya. Tapi bukanlah sembahyang Jumaat tu nilai dia RM1,200, bukan, ya. Lebih lagi, ya. Tapi nak mengimbangi tu supaya kita bersedekah, ya. Kalau tak dapat bersedekah 1 dinar, fa illam yajid fa binisfi dinarin, maka 1/2 dinar. 1/2 dinar pun dah berapa? 600 dah, ya. RM600. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Dan barang siapa tinggal 3 Jumaat, yakni 3 kali 3 minggu Jumaat, ya, dia tidak hadir kerana memudah-mudah akan dengan dia seperti tinggal dengan tiada uzur, yakni dia meninggalkan kefarduan solat Jumaat tu, sedangkan dia adalah orang yang bermastautin dalam karya tu, ya, ataupun dia bermukim di situ, ya, dia memudah-mudahkan, dia tidak mengendahkan tentang seruan untuk bersolat Jumaat, ya. Maka apabila dia meninggalkan tanpa sesuatu uzur yang syar'i, Allah Subhanahu wa taala akan mematerikan, mengecok hatinya tu, ya, terpateri, ya, ditutup, akan dia tiada terbuka lagi. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi hijab-hijab, ya, menutupi hatinya daripada melihat kebenaran, petunjuk hidayat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin, barang siapa tinggal akan 3 Jumaat, yakni 3 minggu solat Jumaat tidak dihadirinya, min ghairi uzrin, dengan tiada sebarang keuzuran, ya, daripada ketiadaan uzur, maka kutiba minal munafiqin, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkannya, yakni disuratkan akan dia daripada orang munafiqin, yakni orang yang berpura-pura, ya, lidahnya mengaku Islam tetapi hatinya kufur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu azabul qabri. Itu antara kelebihannya kalau seseorang tu meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Man mata yaumal jumu'ati, barang siapa yang mati pada hari Jumaat atau pada malamnya, ya, au lailataha, rufi'a anhu azabul qabri, diangkatkan daripadanya akan siksa kuburnya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, di surat Allah Ta'ala baginya pahala syahid. Jadi kalau seseorang yang meninggal pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, dia terhitung sebagai orang yang mati syahid. Bukan syahid di dunia, syahid di akhirat. Ini di akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan para syuhada dan dipelihara akan dia daripada fitnah kubur, yakni segala kesengsaraan, azab siksa kubur, fitnah dalam kubur. Fitnah tu huru-hara lah, ya, huru-hara dalam kubur tu, dengan malaikat munkar nakir datang nak bertanya soalan lagi, ya, dengan ulat cacing apa semua ni datang menghurung lagi, ya, dengan kubur bumi itu pula menghimpit, ya, jadi sempit kubur itu lagi. Itu macam-macam huru-hara dalam kubur tu, ya. Tersebut di dalam Durus Samin, murad, yakni yang dikehendaki. Murad tu maksudnya apa yang dikehendaki daripada kenyataan ini, ya. Dengan malam Jumaat itu, yang dikehendaki dengan kelebihan malam Jumaat itu, ya, bermula daripada mana? Daripada gelincir matahari hari Khamis. Jadi gelincir matahari itu tenggelam matahari tadi, ya, hari Khamis, dan habis hari Jumaat dengan masuk matahari harinya. Jadi apabila hari Jumaat esoknya, bila dah masuk matahari itu tenggelam balik, maka habislah hari Jumaat. Dan jika ditanamkan dia pada malam Sabtu sekalipun, yakni dalam tempoh masa
malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat itu, jikalau seseorang itu meninggal dunia, maka dia akan memperolehi fadilat yang dinyatakan tersebut, iaitu terhitung disuratkan sebagai orang yang mati syahid. Ini pahala mati syahid, ya. Dan terpelihara daripada fitnah kubur. Fitnah kubur tu apa? Yang dimaksudkan dengan fitnah kubur tu, huru-hara apa? Huru-hara soal munkar dan nakir dan lainnya, ya. Jadi kalau jika ditanamkan dia pada malam Sabtu sekalipun, itu tak apa, tak ada masalah. Yang penting meninggal dunianya itu, kematiannya itu berlaku pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah, mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi tentang kelebihan hari Jumaat, ya, mudah-mudahan dapatlah kita mengambil pengajaran fadilat hari Jumaat, mana kita dapat terus amalkannya pada esok hari, ya. Jangan lupa kita mandi hari Jumaat, ya. Dan kita bersihkan diri kita, muliakan hari Jumaat itu dengan amalan-amalan kebaikan, bersedekah, ya. Bukan saja amalan ibadat untuk diri kita, tetapi kebaikan-kebaikan itu juga berkait dengan hubungan kita sesama manusia, membantu orang susah, ya, menolong orang yang dalam kesusahan, fakir miskin dan sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ini untuk jadikan amalan dalam kehidupan kita, ya. Dapatlah kita amalkan dan kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.